Baik, sidang pendengar, sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan terima kasih juga kepada yang masih lagi menonton kita, yang masih lagi bersama dengan kita, daripada Kuala Kangsar ada, daripada Puteri Suzana pun ada, daripada Kion Kimol Hokkaido pun ada, ya, daripada Ramlah Hussein JB Kota Samarahan juga ada, daripada Zurin Kak Teh Nilai Nur Hafiza Zahari Rabiah Muhammad Ishak, daripada Singapura Sa'diah Muhammad Arifin, ya, menyampah betul tu Ustaz, bergurau tak kena tempat. Daripada Rahmah Yusof Masjid Tanah Melaka, clear lawa Ketayap. Ni Ketayap ni tuan-tuan, ada orang hadiah pada saya ni. Terima kasihlah kepada seorang yang kepada yang rajin duk pada saya. Azizi Arifin, Fauziah Abdul Ghani is watching, Sabaria Safa daripada Kuala Lumpur, Noris Amizal, betul, setuju, bergurau tak kena tempat. Assalamualaikum daripada Naimah Abdul Rahman, apa khabar? Saya dari Singapura, lagi seminggu Ustaz, macam Jason King. Jason King baru mati 2 tahun lepas, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mulakan untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di dalam WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita bersedekah tapi kita ambil gambar, yang ini tidak mengaibkan penerima, atas tujuan nak orang lain ikut buat macam mana kita buat? Ada tafsir surah Al-Baqarah ayat 271. Mohon Ustaz jelaskan. Ya, jadi bersedekah ini ada 4 jenis, ada 4 cara. Pertama, sedekah dalam keadaan fisarra, dalam keadaan senang. Dia senang, mewah, sehat, dia sedekah. Yang keduanya, bersedekah dalam keadaan darra, dalam keadaan susah. Macam kita sekarang ni, dalam keadaan COVID-19, perintah PKP, kita pun tak boleh nak berniaga apa semua, tapi kita boleh bersedekah. Ini hebat orang ni. Sedekah jenis yang ketiganya ialah bersedekah dalam keadaan fisirri, ya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan yang keempatnya, bersedekah dalam keadaan a'lan, dalam keadaan a'laniyah, dalam keadaan bagi orang tahu, bagi orang nampak. Jadi bersedekah dengan cara bagi orang tahu ataupun dengan terang-terang itu tak menjadi satu kesalahan. Ada 4. Tetapi manakah yang terbaik? Ini mana yang terbaik? Sebab kita baca dalam hadis Nabi SAW, orang yang berwudu, orang yang bersugi, kemudian dia semayang, dia lebih besar fadilat dia daripada orang yang sembahyang tidak bersugi. Orang yang mendoa di belakang orang lain tanpa orang tu tahu, lebih besar fadilatnya daripada berdoa di hadapan orang lain. Dan yang ketiga, bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada bersedekah secara terang-terangan. Jadi harus bersedekah secara terang-terangan. Masuk Facebook, buat WhatsApp, buat Facebook live lah, apa semua suka kamu lah. Kejap masuk bawah kolong, masuk bawah jambatan, kena terpulang. Tidak, kita tak boleh kutuk orang macam ni. Dia nak tunjuk pada orang, mungkin sebagai satu bentuk mengajar kepada orang lain. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaiknya ialah dibuat secara sembunyi, seolah-olah kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita tidak nampak pemberian kita. Itu yang paling afdal. Tetapi kalau tujuan kita masukkan dalam Facebook dan sebagainya untuk mengajar dan memberi galakan kepada orang lain, itu adalah satu perbuatan yang boleh, ya, yang boleh, yang harus silakan, ya, kalau tujuan kita baik. Assalamualaikum. Mohon pencerahan sikit. Andai kata COVID ini berlanjutan sampai bulan 9 selama 6 bulan. Apa hukum kalau kita tak dapat tunaikan solat Jumaat lebih 3 hari berturut-turut selama 6 bulan? Ya, sebab itu keadaan berkuasa, keadaan mampu, ya, apabila pihak pemerintah agama mengatakan bahawa kita tidak boleh berhimpun demi menjaga maslahah nyawa
Jadi di situ ada masalah nyawa. Kalaulah dengan sebab berhimpun tadi semua pakat mati pula, pakat sakit pula, siapa yang nak mempertahankan agama nanti? Jadi di situ ada masalah dia. Ya, bukan setakat 3 kali berturut-turut ni kalau sengaja bang. Ya, kalau 3 kali Jumaat berturut-turut tak semayang jadi munafik. Itu kalau sengaja, tak ada sebab, tak semayang, itu munafik. Tetapi yang kita sekarang ni bukan sengaja tak semayang Jumaat. Bukan, sebab penyakit. Boleh bersentuh, boleh kena bersin, boleh kena air liur, boleh kena duduk sebelah dia pun boleh kena. Ya, jadi di sini ada masalah yang diharuskan, maka kita berpeganglah dengan apa yang difatwakan oleh mufti atau majlis fatwa, maka kita peganglah kepada fatwa tersebut. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Contoh kita buat video yang lucu-lucu pada masa PKP ini, tapi ada segelintir daripadanya tak suka, padahal kita cuma nak bergurau, dan video tersebut tak ada unsur mengejek apa semua macam mana tu. Manusia, kan? Dia duduk boring, duduk dalam rumah. Lagi dia pergi menari sana, lagi dia pergi ke sini, lagi dia pergi ke sini, dia buat video. Kemudian dia buat. Terpulanglah. Selagi mana benda itu tidak haram, selagi mana benda itu tidak berbuat perbuatan yang haram, maka tak apa. Yang saya tegur, kalau kita hari ini orang laki-laki memakai pakaian perempuan, dah tak tahu nak buat apa dalam rumah, pergi ambil pakaian isteri dia, baju perempuan dia pakai, kemudian tunjuk pada orang. Yang tu dilarang. Jangan duk main-main tu, hukum-hukum juga. Ya, jangan kita nak bagi orang ketawa, nak bagi orang gelak sampai kita menyerupai perempuan. Yang tu yang saya tak suka. Yang tu agama kita tak bagi laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian lelaki. Yang boleh. Tapi kalau sekadar dia tunjuk, ya, boring sanalah, sekadar dia pergi main duk, tak tahu nak buat apa, ya, duk main dengan anak-anak dia berlumba-lumba, tak apa. Ya, jadi dalam masa yang sama bukanlah dia suka tu 24 jam, dia juga tak suka, dia juga takut, dia juga insaf, ya, dengan COVID yang berlaku ini. Baik, kemudian saya ada beberapa soalan. Kalau orang tak suka kita, asyik mencari salah kita, apa perlu dibuat? Yang ini saya dah sentuh pada tuan-tuan dalam kuliah kita 2-3 hari lepas. Di antara 6 perkara yang boleh merosakkan seseorang ialah bila perangai kita suka duk cari aib orang. Duk cari aib orang. Jadi saya nasihatkan kepada tuan yang bertanya tadi, kalau ada orang yang suka mencari aib kita, tolong kawal diri, tolong jaga perbuatan, tolong jaga perkataan. Jangan sampai orang tembak kita dengan kelemahan perbuatan salah yang kita lakukan. Kontrol. Yang kedua, orang macam ni kita layan baik-baik dengan dia. Okey, relax, jangan nak jadi musuh dengan dia. Bila kita jadi musuh dengan dia, lagi dia cari kesalahan kita pula. Yang ketiga, berhati-hati dengan orang yang macam ini. Okey, kita takut dia mengada-adakan cerita. Maka cara nak berhati-hati ni ialah jaga agama Allah. Jangan lupa semayang subuh. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh, maka Allah Ta'ala akan jaga dia. Jadi saya harap kepada yang bertanya tadi, jaga semayang subuh kita. InsyaAllah bila kita jaga solat, jaga perintah Allah, Allah yang akan jaga kita. InsyaAllah, jangan takut.